Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Manfaatkan sambutan Aidilfitri untuk mengukuhkan nilai kasih dan sayang. Harapan itu dizahirkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena kedatangan Syawal. Menerusi Facebooknya, Perdana Menteri berharap semangat kepelbagaian terus digarap dalam diri setiap rakyat negara ini selaras usaha mempererat silaturahim. Warga Malaysia diharap dapat tingkatkan sikap kasih dan sayang serta pupuk semangat kebinekaan atau kepelbagaian yang selama ini mengikat persaudaraan antara satu dengan yang lain sesama rakyat. Tol ramah percuma bagi semua jenis kelas kenderaan di 33 lebuh raya seluruh negara sempena Aidilfitri yang bermula 19 April tamat Jumaat lalu. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan tol percuma selanjutnya adalah pada Isnin ini iaitu 24 April. Sehubungan itu, pengguna disaran pastikan baki kad Touch and Go dan e-wallet mencukupi sebelum memasuki lebuh raya. Selasa lalu, Perdana Menteri mengumumkan kerajaan bersetuju memberikan tol ramah percuma selama 4 hari untuk dinikmati semua pengguna jalan raya sempena Aidilfitri iaitu pada 19 April hingga 21 April dan juga pada 24 April. Malaysia akan terus menjadi destinasi utama pelabur luar walaupun ekonomi dunia masih mengalami kelembapan. Jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz dengan keutuhan Kerajaan Perpaduan serta kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kestabilan ekonomi negara dapat diwujudkan. Sebab keyakinan pelabur telah meningkat baru-baru ini adalah kerana kestabilan politik di negara kita. Dan juga kalau kita lihat ekosistem negara kita untuk memang very kondusif untuk pelabur-pelabur, dan saya harap kestabilan politik ini terus ada di negara kita, tetapi yang penting ialah untuk kita semua jangan complacent kerana kedudukan ekonomi dunia pun agak mencabar tahun ini, tetapi Malaysia adalah sebuah negara yang insya-Allah is in the right position to capture banyak pelabur-pelabur, terutamanya pelaburan-pelaburan daripada negara-negara yang ingin melabur dalam negara Malaysia. Tambah beliau lagi, lawatan Datuk Seri Anwar ke luar negara turut membawa pulang nilai pelaburan yang tinggi serta memberi impak positif kepada pertumbuhan ekonomi negara. Usaha memastikan kos sara hidup rakyat terkawal akan terus jadi keutamaan Kerajaan Perpaduan. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil, dengan pendekatan bersifat membantu rakyat, peningkatan kadar inflasi negara lebih rendah berbanding tahun lalu. Dari usaha ini berkait ikhtiar kerajaan untuk memastikan kos sara hidup terkawal. Kalau kita lihat dari data DOSEM yang terkini, Jabatan Perangkaan menunjukkan memang kadar inflasi meningkat dengan lebih rendah berbanding dulu, 3.4% setakat bulan yang lalu, dan ini sangat positif. Rakyat tempatan boleh menjadi hos terbaik kepada pelancong sempena musim perayaan ini. Di samping, pemain industri pelancongan perlu mengambil inisiatif mempersiapkan diri menghadapi peningkatan jumlah pelancong. Jelas Presiden Majlis Pelancongan Malaysia, Uzaidi Udanis, bagi menampung keperluan tersebut, pengusaha pusat pelancongan perlu memastikan fasiliti perkhidmatan yang disediakan mencukupi. Semakin ramai pelancong tempatan dan antarabangsa melawat pusat pelancongan ataupun peranginan di seluruh negara, bukan saja di bandaraya ataupun bandar-bandar besar, tetapi di luar bandar, terutama di kampung-kampung. Jadi saya dapati tempat-tempat baru seperti Bagan Datuk, seperti Lenggong Perak dikunjungi ramai oleh pelancong tempatan dan antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa industri pelancongan tempatan mempunyai potensi yang besar dan mampu memberi impak ataupun banyak manfaat ekonomi kepada negara dan juga masyarakat tempatan.
Proton akan mempercepatkan penghasilan kenderaan elektrik EV yang pertama dalam negara. Pengeluar kereta nasional itu merancang untuk memperkenal model pertama pada 2025 berbanding perancangan awal pada 2027. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutifnya Roslan Abdullah menyatakan pengeluaran model EV pertama itu sejajar dengan komitmen kerajaan untuk mengukuhkan industri EV. Kami dalam proses untuk mengenal pasti model yang bersesuaian, di mana yang lebih orang kata affordability dan practical. Kita mungkin ada model yang affordable, yang mampu milik, tapi tidak practical. Jadi kami sedang mengenal pasti bersama dengan Geely untuk mencepatkan projek itu. Pihaknya juga sedang melakukan perancangan rapi sebelum beralih ke EV bagi mengambil kira pengeluaran, pengedaran dan pemasaran. Dalam pada itu, tempahan Proton X90 yang telah dibuka pada 8 April lalu mendapat sambutan amat menggalakkan. Model kenderaan utiliti sukan baharu itu akan dilancarkan secara rasmi dalam masa terdekat. Raya, selamat hari raya. Maaf di pohon, tangan dihulur, kata nan santun, jiwa nan luhur. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya, Suhaimi Sulaiman. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Dalam keterujaan meraihkan Aidilfitri, usah diabai aspek kebersihan bagi elak penularan COVID-19. Langkah berjaga-jaga ketika aktiviti kunjung-mengunjung perlu dipraktikkan susulan peningkatan kes. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Asmayani Khalib, meskipun kerajaan mengumumkan tiada sebarang prosedur operasi standard khas yang dilaksana sempena Aidilfitri, namun setiap individu dinasihat mengamalkan langkah pencegahan kendiri. Keadaan COVID sekarang ni kita memang ada nampak sedikit peningkatan tapi stabil, dan kami juga melihat kemasukan pesakit masih lagi terkawal. Kami sentiasa bersiap sedia dan kita harap juga rakyat jelata pun sentiasa mematuhi SOP seperti yang saya katakan tadilah, sebab kita kena pastikan Malaysia ni sentiasa dalam keadaan terkawal, dan kita sangat-sangat memerlukan bantuan dari semua pihak lah. Terengganu menyambut baik keputusan menjadikan negeri itu antara lokasi penganjuran Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani tahun ini. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsudi Mokhtar berkata, perbezaan parti politik tidak menjadi halangan buat mereka untuk bekerjasama meraihkan sambutan Aidilfitri bersama rakyat. Bagi pihak kerajaan negeri, kami sangat terbuka dan mengalu-alukan kedatangan rombongan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seluruh anggota kabinet untuk Berhari Raya di Terengganu. Kita cuba buktikan bahawa kita di Terengganu, walaupun perbezaan parti politik yang memerintah negeri dan persekutuan, tapi kita sekali-kali tidak menganggap ianya sebagai satu halangan untuk kita bekerjasama. Jadi sila datang, insya-Allah kita raikan sebagai tetamu yang istimewa, insya-Allah. Sebelum ini, Perdana Menteri mengumumkan tidak akan menganjurkan rumah terbuka Aidilfitri di kediaman rasminya di Kompleks Sri Perdana Putrajaya. Buat julung kalinya, Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri akan diadakan di 3 negeri iaitu Kedah, Kelantan dan Terengganu. Beberapa kes jenayah berprofil tinggi dipatahkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sebaik Pagar Laut 8 diaktifkan pada 9 April lalu yang melibatkan nilai rampasan 7.3 juta ringgit sekaligus membuktikan sempadan dan perairan negara tetap dikawal rapi meskipun dengan kedatangan Aidilfitri. Laporan Azizi Harun.
Musim perayaan mungkin disangka penjenayah sebagai waktu penguatkuasaan yang longgar, namun sangkaan itu meleset sama sekali. Sempadan maritim negara tidak terkecuali daripada peningkatan tahap penguatkuasaan dan operasi. Fokus Ops Pagar Laut ini kepada pencerobohan pendatang asing tanpa izin masuk dan juga keluar yang mengambil kesempatan di musim perayaan. Tahun lalu, 63 tangkapan dilakukan APMM sepanjang Op Pagar Laut 7. Ia membabitkan pelbagai kesalahan seperti kemasukan parti, penyeludupan kontraben dan jenayah berkaitan melalui jalan laut. Kita memang telah pun mengenal pasti lokasi-lokasi tertentu di seluruh perairan negara yang mana kita anggap sebagai satu kawasan hotspot. Jadi di sinilah tumpuan kita beri. Dan begitu operasi biasa oleh aset-aset lain juga diteruskan. 800 pegawai dan anggota serta 45 aset milik APMM sedia ditempatkan dan digerakkan ke semua kawasan panas. Itu melibatkan 3 kes tangkapan cubaan menyelundup masuk rokok, 1 kes cubaan kemasukan parti dan cubaan merompak, 2 kes pencerobohan bot nelayan asing Indonesia dan 1 kes bot kargo yang didapati cuba membawa keluar barang kawalan melebihi kuota yang dibenarkan. Tugas mengawal dan melindungi perairan negara tidak akan dikompromi, malah dipertingkatkan APMM dari masa ke masa. Ini menjadi amaran serius kepada penjenayah rentas sempadan. Mereka bakal berdepan tindakan berat seandainya meneruskan niat mereka bila-bila masa di perairan negara. Azizi Harun, RTM. Aidilfitri kali ini menjadi kenangan manis yang berharga bagi penghuni Anjung Kembara Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur. Tawaran pekerjaan diumumkan dalam program Jom Raya Bersama PTG, anjuran Badan Bukan Kerajaan Institut On Jaafar. Program Jom Raya yang memasuki edisi ke-8 menyediakan menu rahmah kepada 200 gelandangan. Dan sebenarnya kami ingin membawakan satu bentuk keceriaan pada pagi Syawal supaya mereka boleh bersama-sama dengan rakan-rakan mereka menikmati juadah istimewa. Kita juga menjemput penduduk-penduduk yang jatuh di bawah kategori B40 di sekitar Chowkit dan juga Kuala Lumpur. Peluang pekerjaan turut ditawarkan kepada penghuni pusat berkenaan sekaligus memberi harapan baru kepada gelandangan. Those homeless, we will be able to provide job opportunity depend on the criteria of which are the areas that we are looking at. Mereka juga menawarkan pekerjaan kepada penghuni-penghuni kami yang mana ada pelbagai jawatan diberikan sebagai pembantu dapur, housekeeping ke kan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyaklah. Saya mengharapkan kerja yang diorang janjikan tu, itu ikut saya punya kemahiran. Banyak lagi saya nak buat. Ya. Nak hidup dalam keadaan rakyat yang baiklah. Trend pemakaian tanja atau tengkolok semakin mendapat sambutan. Ia kini sering menjadi pilihan selain songkok untuk dipakai ketika menyambut Syawal. Ada pelbagai jenis tanja dengan lebih 1,000 nama, antaranya harimau berantai, nakoda terung, solo derhaka, sisir panglima dan ikatan kasih. Nizar Saibu yang mula membuat tanja sebagai hobi, kini menjadi sumber pendapatan keluarga. Setiap tanja dijual antara RM40 hingga RM100 mengikut variasi. Beliau dan keluarga turut memilih tanja sebagai aksesori pakaian sempena 1 Syawal sekaligus memperkenalkan warisan tersebut kepada rakan-rakan. Tengok pada seseorang, kalau kata dia berminat ataupun ingin menonjolkan diri, nampak kata orang tu lebih segak, boleh pakai, tak kisah. Betul. Memang kita harus kekalkan tradisi warisan Melayu kita. Mungkin dulu kita dah lupakan, sekarang kita naikkan balik, kita martabatkan semula. Jadi kita jangan lupakanlah kita punya warisan zaman dulu. Tanja dihasilkan beliau turut disuntik elemen moden untuk menarik minat generasi muda, seterusnya memastikan aksesori berkenaan tidak lapuk ditelan zaman.
Tahun ke-6 penganjuran program Ronda Malam Raya Perlis FM meneruskan usaha tanggungjawab sosial di lokasi terpilih. Jika konsepnya sebelum ini ziarah ke rumah penerima dan menyampaikan sumbangan, kali ini kuis spontan berkaitan lagu nostalgia Aidilfitri, membeli pakaian dalam masa ditetapkan dan teka kotak misteri. 16 penerima menerima sumbangan termasuk duit raya. Program berlangsung di 4 lokasi iaitu Bazar Aidilfitri Kompleks Simat Arau, Bazar Aidilfitri Kangarjaya, Bazar Aidilfitri Bersebelahan Giant dan Bazar Aidilfitri Taman Sena Indah. Dengan pelbagai cara. Sebelum ni mungkin banyak cara kita gunakan konvensional tu tapi sekarang ni kita dekatkan Datuk, dekatkan radio dengan masyarakat menggunakan media sosial. Jadi dengan menggunakan media sosial ni saya rasa lebih engage ataupun dekat dengan pendengar dan juga penonton. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya, Fahmi Fadil dan seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Digital mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua rakyat Malaysia. Tentunya kita bergembira di hari mulia ini, meraihkan kejayaan kita sebagai umat Islam berpuasa dan beribadah di sepanjang bulan Ramadan yang mulia. 1 Syawal sebagai hari kemenangan, kita perlu raikan dengan amalan bermaafan dan menghormati sesama kita demi mengeratkan perpaduan antara kaum. Suburkan amalan berziarah demi keharmonian negara. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Aidilfitri disambut meriah di seluruh dunia. Di Indonesia, Aidilfitri disambut pada Sabtu. Ribuan warganya menunaikan solat sunat Aidilfitri di tempat terbuka menandakan hari pertama sambutan. Sementara di Bangkok, Thailand turut menyambut Aidilfitri sama seperti di Malaysia. Pusat Islam Thai di Bangkok menjadi tumpuan penduduk Muslimnya mendirikan solat sunat Aidilfitri. Umat Islam dari seluruh dunia menyambut Hari Raya Aidilfitri, perayaan yang mengakhiri bulan suci Ramadan. Di Kolkata, India, ribuan Muslim menunaikan solat sunat Aidilfitri di kawasan terbuka. Di Kathmandu, umat Islamnya berkumpul bagi menunaikan solat sunat Aidilfitri. Aidilfitri merupakan salah satu daripada 2 perayaan terbesar masyarakat Islam di sana. Beralih ke perkembangan konflik di Sudan, Angkatan Tentera Sudan mengesahkan pihaknya bersetuju membantu proses pemindahan warga asing keluar dari negara berkenaan. Kenyataan dikeluarkan Ketua Tentera Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan. Terdahulu, pemimpin pasukan separa tentera Rapid Support Forces, Muhammad Hamdan Dagalo berjanji membuka semula lapangan terbang bagi tujuan pemindahan keluar. Krisis di Sudan masih berlarutan meskipun kedua-dua pihak bermusuh berjanji untuk melaksanakan kejahatan senjata selama 3 hari selepas pertempuran selama seminggu yang mengorbankan ratusan nyawa. Hingga kini belum ada sebarang petanda menunjukkan pihak terbabit berupaya mencatat kemenangan pantas atau bersedia untuk berunding. Sementara itu, lebih 400 terbunuh dalam insiden pertembungan tentera Sudan dengan RSF. Kira-kira 3,500 yang lain cedera. Kementerian Kesihatan Sudan mengesahkan perkara itu. Paling ramai mangsa direkodkan di Khartoum dengan 130 kematian dan 1,900 mangsa cedera. Sudan menyaksikan pertembungan paling dahsyat sejak 15 April lalu dengan kedua-dua pihak saling menuduh bertanggungjawab ke atas konflik. Dalam pada itu, sebuah truk dirempur oleh kereta api barang di Texas, Amerika Syarikat. Kejadian itu berjaya dirakam oleh penduduk tempatan. Sebelum itu, sebuah van mini dan truk bertembung menyebabkan truk tersebut tersangkut di atas landasan. Truk itu kemudiannya dilanggar oleh kereta api barang yang bergerak laju. Namun, penumpang truk itu selamat kerana berjaya keluar sebelum dirempur kereta api. Pemandu van mini pula maut akibat pertembungan dengan truk.
Cuaca panas melampau di Thailand menyebabkan pihak berkuasa memberi amaran kepada penduduk, antaranya mengelak berada di luar rumah disebabkan cuaca panas melampau. Menurut Jabatan Meteorologi, suhu mencecah 42 darjah Celsius di daerah Bang Na, Bangkok, manakala indeks haba pula mencapai rekod setinggi 54 darjah Celsius. Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand menjangkakan suhu melepasi bacaan 40 darjah Celsius di sekurang-kurangnya 28 wilayah. Cuaca panas melampau turut meningkatkan penggunaan elektrik di Thailand. Hai, temui saya Syafiq Ikhwan dalam H-Click 22 dan 23 April ini. Selamat Hari Raya! Anda nak tahu perkembangan semasa dunia sukan? Bersama saya, Menawan Nawawi, eksklusif di Stadium RTM 22 dan 23 April ini. Aidilfitri bawa kabar gembira buat skuad negara. Pemanah negara Muhammad Juwaidi Mazuki menyambut Aidilfitri jauh di perantauan dengan membuat panahan yang memberikan 2 pingat gangsa untuk negara di Piala Dunia memanah peringkat 1 di Antalya, Turki. Atlet memanah kompaun itu mengekalkan tumpuannya untuk menamatkan masing-masing acara individu lelaki dan pasukan campuran bersama Fateh Nur Fatihah Mat Saleh di tempat ketiga. Gandingan Muhammad Juwaidi Fateh Nur Fatihah membawa pulang gangsa pasukan campuran itu selepas memenangi persaingan sengit menentang wakil Itali Marco Bruno Andy Saroner raih mata 19-18 dalam aksi penentuan pingat gangsa selepas kedua-dua pasukan seri 157 mata. Terdahulu wakil Malaysia itu tewas tipis kepada Ojas Pravin Diotil Jody Sureka Venom 155-157 dalam separuh akhir. Menteri Belia dan Sukan Hanayo mengucapkan selamat maju jaya kepada atlet-atlet kebangsaan sedang menjalani latihan sewaktu sambutan Aidilfitri bagi persediaan menyertai Sukan SEA 2023 Mei ini. Beliau berharap latihan dan pengorbanan atlet negara terbalas dengan kejayaan meraih pingat emas buat Malaysia pada Tamasya Dwi tahunan itu. Selamat maju jaya kepada atlet-atlet kita yang sedang membuat persiapan untuk SEA Games. Saya tahu ada ramai yang tidak cuti dan masih berlatih. Teruskan usaha anda untuk mengharumkan nama negara. Menjelang Sukan SEA 2023 Mei ini, pemain golf muda negara Haris Hazri akui teruja untuk beraksi pada Tamasya Dwi tahunan di Kemboja itu. Jelas beliau, misi utamanya adalah untuk meraih keputusan positif dalam penampilan pertamanya pada Sukan SEA. Alhamdulillah, makin improve sebab saya pun dah ada training plan dengan saya punya coach. And saya dah ikut dah yang apa semua training plan. So harap ada hasilnya lah, insyaAllah. Dalam masa sama, pemain berasal dari Sungai Petani Kedah itu mahu memperbaiki mutu pukulan berbaki 2 minggu sebelum Tamasya membuka tirai. Kecemerlangan sukan baseball tempatan akan terus menjadi tumpuan utama Persekutuan Baseball Malaysia BFM. Itu tegas Presiden Baharu Badan Induk tersebut, Sazali Usin. Beliau dipilih menerajui BFM pada mesyuarat agung tahunan AGM ke-23 baru-baru ini. Pada AGM berkenaan, Sazali turut memperkenalkan jawatan khusus Naib Presiden Wanita yang akan memastikan kelestarian sukan baseball wanita negara. Signal yang jelas daripada semua warga baseball dan perwakilan ialah mahu mengekalkan momentum dan apa yang kita lakukan ataupun pencapaian kita selama ini nampak diterima dengan baik oleh semua perwakilan dan kita nampak lebih yakin dengan penerimaan dan keyakinan mereka untuk mengorak langkah dengan lebih lebih jauh.
Antara pembaharuan yang telah dibawa oleh Sazali ialah menghapuskan hutang lapuk dengan Majlis Olimpik Malaysia berjumlah RM50,000 serta mewujudkan semula Liga Baseball Kebangsaan. Maaf di pohon, tangan dihulur, kata nan santun, jiwa nan luhur. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada saya, Suhaimi Sulaiman. Bahagiakan keluarga, bersyukur seadanya. Berita pagi berakhir di sini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Salam Malaysia Madani dan jumpa lagi. Darilah jauh takbir bergema, tandanya Syawal sudah pun tiba. Darilah jauh takbir bergema, tandanya Syawal sudah pun tiba. Hati gurih yang sayang, hati gurih yang sayang, tamatlah sudah sebulan puasa. Hati gurih yang sayang, hati gurih yang sayang, tamatlah sudah sebulan puasa. Lemang ketupat sudah sedia, jangan dilupa rendang dikuali. Lemang ketupat sudah sedia.